Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan majlis kita dengan lafaz umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama untuk meneruskan usaha kita meningkatkan amal soleh kita dengan menunaikan kewajipan kita dan menghadirkan diri kita ke rumah-rumah Allah yang mulia, terutama sekali dalam keadaan kita banyak sekatan dan banyak keterbatasannya, ya. Namun demikian Allah telah memberikan kita ruang yang sama ada kita cari atau tidak cari, kita sentiasa diberi ruang oleh Allah SWT sebagai tanda kasih Allah SWT, sebagai rahmat Allah SWT kepada kita, yang membuktikan bahawa rahmat Allah itu mengatasi segala kemurkaan ataupun kemurkaannya ke atas hamba-Nya. Maka tinggallah diri kita saja untuk memilih sama ada kita hendak meraih peluang yang telah Allah berikan kepada kita itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang Allah muliakan, mudah-mudahan majlis ataupun kuliah yang kita adakan sebulan sekali ini berkaitan dengan Mu'jizatul Quran, ataupun I'jazul Quran ini dapat menambah kefahaman kita tentang kehebatan Al-Quran itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Al-Quran itu ataupun diturunkan Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu dijadikan petunjuk bagi manusia dan keterangan bagi petunjuk dan juga pembeza, yakni membezakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan batil, yang baik dan buruk. Jadi Al-Quran lah yang menjadi panduan kita. Kalau pada tajuk-tajuk yang sebelum ini saya banyak menumpukan perhatian kepada i'jaz Quran dari aspek lughawi, ataupun juga dari segi aspek balaghi, ya. Jadi tentang i'jaz Al-Quran daripada sudut itu, mungkin bagi sebahagian besar kita orang Melayu yang tidak bercakap bahasa Arab agak sukar untuk kita cerna, ya, kerana ia berkaitan dengan aspek penggunaan bahasa, ya. Keindahan sesuatu bahasa itu sangat sukar untuk dipahami oleh orang yang bukan penuturnya. Namun demikian saya berusaha untuk mendekatkan kefahaman kita sekalipun mungkin sukar untuk dicapai.
Dan ada beberapa aspek yang lain juga saya telah kemukakan. Di antaranya ialah tentang i'jaz ar-raqmi, i'jaz yang berkaitan dengan numerical, tentang angka-angka yang apabila dibuat kajian ia adalah angka-angka yang menakjubkan, yang kebanyakan tadi ialah tentang lughawi. Kemudian tentang composition, saya juga pernah menghuraikan tentang ring composition yang terdapat dalam Al-Quran. Bila dibuat kajian, ternyata dia sangat-sangat menakjubkan, sifat dia bukan sahaja berlaku pada seluruh Al-Quran itu secara ijmal, secara menyeluruhnya, tetapi bila dikaji daripada surah ke surah, ayat ke ayat, bahkan ayat tertentu, ring composition itu dia berlaku, meskipun ini perkara yang tidak disepakatilah di kalangan ulama untuk menyatakan ia sebagai mukjizat, namun demikian ia adalah menakjubkan dari segi observasi kita. Dan yang terakhir, dalam kuliah yang terakhir saya ada membawa tajuk berkaitan dengan i'jaz Al-Quran dari sudut penceritaan, pemberitaan dan ramalan, prophecies, ataupun pemberitaan tentang umat masa lalu, yang mana tidak terdapat catatannya dalam sejarah kemanusiaan, tetapi dalam Al-Quran dikemukakan. Hanya kajian yang terkemudian hari menunjukkan bahawa apa yang disebut Al-Quran itu ternyata wujud, ternyata wujud, menunjukkan bahawa Al-Quran itu mendedahkan satu fakta atau pengetahuan yang sekiranya tidak didedahkan Al-Quran, manusia mungkin sampai bila-bila tidak mengetahuinya. Kemudian tentang ramalan yang berlaku, ramalan terutama sekali yang saya telah bawa tentang surah Ar-Rum, tentang peperangan yang berlaku antara Rom dan Parsi, di mana pada awalnya adalah Rom itu kalah, kemudian dinyatakan Al-Quran selepas beberapa tahun, ba'da bid'in sinin sayaghlibun, mereka akan menang, padahal menang tu belum berlaku lagi, tetapi Al-Quran menyatakan mereka akan menang, dan menang mereka itu, jadi menunjukkan adanya kemu'jizatan, unsur kemu'jizatan dalam Al-Quran. Baik, pada malam ini saya membawa dari perspektif yang mungkin reverse daripada membuktikan Al-Quran itu sebagai mukjizat, iaitu beberapa pandangan mereka yang cuba untuk menafikan Al-Quran itu mukjizat. Dengan kata lain, mereka mengatakan Al-Quran itu bukan mukjizat. Sebenarnya ada beratus-ratus tuduhan, allegations, accusation, tentang Al-Quran itu, untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu tidaklah sehebat yang dipercayai oleh orang-orang Islam. Mungkin di antara silapnya ialah kita orang Islam, bila kita bercakap tentang kemukjizatan Al-Quran, kita tak boleh nak cerita tentang mukjizat kat mana, kan? Jadi apakah di antara tuduhan-tuduhan yang dinyatakan ataupun ditujukan kepada Al-Quran, dan apakah jawapan kepadanya? Jadi apa yang akan saya paparkan pada malam ini banyak merujuk kepada hasil kajian-kajian, saya ada menggunakan dua reference. Yang satu ditulis oleh Dr. Jamaluddin, dia mu'alaf Amerika ni. Dia menceritakan semula tentang kekagumannya terhadap Al-Quran sehingga dia akhirnya memeluk Islam. Yang kedua, ada satu reference yang saya telah guna sejak daripada sekitar tahun 1997 lagi. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Islamic awareness.org. Di situ banyak kajian atau refutation tentang tuduhan terhadap Quran, tuduhan terhadap hadis, tuduhan terhadap Nabi, dan apa-apa saja aspek tasyri' Islam yang dituduh
oleh mereka ataupun mereka cuba menafikannya. Tetapi yang ulama-ulama kita dan dengan izin Allah dan dengan kekuatan yang ada kepada foundations agama, apa namanya, perkara fundamental dalam agama kita ini, dengan senang saja benda ni refuted, ya, senang saja untuk dibuktikan tuduhan jawapan dengan sebaliknya. Baik, pada malam ini kita mulakan, dia tak banyak yang akan saya bawa. Pertama, tentang tuduhan, ya. The Quran was not a revelation from God, but simply written by the Prophet Muhammad. Quran itu bukan wahyu daripada Tuhan. Ia semata-mata tulisan daripada seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada penulisan yang mengemukakan tuduhan seperti ini ditulis oleh Richard Bell. Dalam bukunya ditulis The Quran Translated with a Critical Rearrangement of the Surahs, ya. Kemudian ada lagi Author Arbery, ya, ada Cannot Crack the Call of the Minaret. Ini di antara, walaupun kita petik daripada beberapa buku yang ni, tetapi ia sangat representatif terhadap pandangan orang-orang yang tidak sama sekali percaya dengan Islam, apalagi Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi dalam hal ini ada seorang Orientalist, William Montgomery Walt, ya. Dia seorang Orientalist Scottish di University of Edinburgh. Dia ada mengemukakan persoalan-persoalan yang dengan sendirinya telah menjawab pertanyaan golongan orang bukan Islam sendiri. Dia pun bukan Islam lah. Dia padri, ya. Dia kata, this in itself presented a host of questions. If Muhammad were a phony, did he do what he did maliciously? Ya. Adakah Nabi Muhammad ini hendak melakukan perkara yang pelik-pelik, tak masuk akal? He was not known to be an insincere. Daripada kajian-kajian, ya, berkenaan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia bukan seorang yang dikenali dengan seorang yang tidak jujur, tidak ikhlas, Tapi kadang-kadang perkataan sincere ni saya tengok dalam bahasa Inggeris menunjukkan perkataan jujur, honest, rather than ikhlas yang menurut kepahaman kita, ya. And what then led to his change? Apa yang membuat dia berubah? Ya. Macam mana dia boleh, ini persoalannya, macam mana dia boleh mendapatkan begitu banyak maklumat yang terkandung dalam Al-Quran, sedangkan dia buta huruf, sedangkan dia seorang yang tidak dikenal sebagai petah bercakap, apalagi sebagai seorang penyair, ya. Especially while living in a place like Mecca, duduk di tanah Mekah yang apa kita kata, yang tandus, ya. Tidak ada apalah benda yang boleh hidup di sekitar tu, ya. Tetapi bercerita tentang perkara yang tidak ada di depan mata, ya. Adakah Muhammad ini seorang yang ada gurunya yang mengajar? Pun tidak dikenali bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang belajar, berguru dengan seseorang yang terkenal, yang berilmu, ya. Tentang Dr. William Montgomery Watt ini sendiri, ya, bila dia belajar, bila buat kajian, nak kata belajar pun tidak, dia nak buat kajian. Orientalis ni, golongan Orientalis ni yang kita ketahui, yang tuan-tuan pun mungkin ketahui, kebanyakannya belajar ataupun buat kajian tentang Islam ni ialah atas dasar skeptisism. Pertama, memang tak percaya lah. Yang kedua, ragu dan meragukan, ya. Kebanyakan kajian mereka ni asalnya meragukan. Tetapi pada Dr. Montgomery Watt ni,
dia sendiri selepas membuat kajian tentang Islam ni sendiri ada kesan kepada cara pandang dia terhadap agama Kristian sendiri. Dia katakan he often pondered in the question on the question of what influence his study of Islam had exerted on him. Jadi dia ada kesan terhadap bagaimana dia memandang agama Kristian dia sendiri. As a direct result, he came to argue that the Islamic emphasis on the uncompromising oneness of God, iaitu tentang bila dia melihat ataupun konsep tentang ketauhidan di dalam agama Islam itu sendiri, itu telah menyebabkan dia untuk dia reconsider keyakinannya terhadap agama Kristian tentang Trinity, tentang Trinity. Sebab dalam Trinity ini kita belajar Tuhan yang satu dalam 3 personality, dia katakan dalam 3 personality. Tapi dalam Al-Quran menyatakan tentang salisu salasah, tentang 3 anasir. Al-Quran kata 3 anasir. Kalau kita tanya dengan pakar-pakar dalam agama Kristian sendiri pun, mereka akan menjawab dengan berbagai-bagai lah. Ketika saya belajar di Indonesia, dia kata ada yang menjawab dia macam rokok, dia kata macam rokok ni ada tembakaunya, ada bungkusan dia, ada filter, dia kata, jadi maknanya Tuhan ni terdiri daripada anasir, yang mana tanpa satu anasir tu dia tidak menjadi satu kesatuan Tuhan. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita bercakap tentang tauhid ni, kita tidak melihat Tuhan itu terdiri daripada komponen-komponen, anasir, tidak ada kuliah dan tidak ada juz'iyahnya. Ini pandangan dalam Ahlussunnah wal Jamaah tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, Jadi atas hasil kajiannya itu, dia belajar, dia terpengaruh, sehingga mempertanyakan tentang akidahnya tentang Trinity. Dia membuat kajian tentang 99 nama Tuhan, sehingga dia mengemukakan satu formula lah dalam penyelesaian macam mana memahami Trinity itu, iaitu sebagai persona ataupun sebagai face, mask, sebagai rupa, jadi Tuhan itu tetap satu tapi berbagai rupa, tapi Tuhan tetap satu. Tuhan yang satu itu juga, jadi agak berbeza dengan cara konvensional, jawapan orang-orang yang mempercayai agama Nasrani itu sendiri. Baik, jadi dalam menjawab ataupun dalam usaha mempertahankan pandangan mereka bahawa Al-Quran ini adalah rekaan, tulisan yang dibuat oleh, kalau istilah mereka Muhammad, kita tak sampai hati nak mengatakan Muhammad saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam usaha mereka untuk membuat buktinya pun, daripada sekian banyak buku, kalau kita sempat baca lah, tapi tak guna baca buku-buku ni sebenarnya, kecuali kalau kita betul-betul buat untuk kajian tentang bagaimana pandangan orang-orang kontra terhadap Islam ni. Penulis-penulis ini, they would refer to chance or one-time meetings, mereka akan cari Nabi ni pernah berjumpa dengan si fulan, mesti dia belajar sesuatu daripada dia. Contohnya lah, salah satu daripada kisahnya yang diceritakan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, dia berjumpa dengan Bahirah, kan? Dan Bahirah dikatakan sebagai seorang ulama, dalam agama, orang yang knowledgeable lah, sangat berpengetahuan dalam agama Nasrani. Kalau kita perhatikan penceritaan itu, dia berjumpa tu sekali saja, kan? Takkanlah dengan sekali jumpa ini langsung dapat ilmu seperti ulama juga. Dia boleh menulis Al-Quran yang dengan begitu banyak maklumatnya itu. Sehingga Dr. Jamaluddin ni, dia kata selepas membaca Al-Quran, dia kata mustahil seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang latar belakangnya seperti itu boleh mendapat info yang begitu banyak untuk dikumpulkan secara tersusun di dalam Al-Quran. Gitu,
Jadi golongan yang membuat tuduhan-tuduhan seperti ini, di antaranya Muir, Margoliouth, mereka menyatakan mesti dia belajar daripada seseorang. Bahkan kalau tak ada jawapannya, dia kata secretively, secara rahsia, orang Indonesia kata rahsia belajar dengan sipulan-sipulan ni. Benda ni buktinya selalunya bahasa, kalau kita tengok orang-orang yang tulis ni, most probably dia kata. Dia tak ada satu benda yang nyata, most probably, atau dia question balik, so where are the other copies of the Quran. Dia selalu, ini bahasa yang sangat standard sekali kalau kita baca karya-karya orientalis ni, ini kalau kita baca, mereka sangat pakar dalam menimbulkan keraguan. Tetapi mereka tak ada jawapan kepada soalan mereka sendiri. Ini dia. Kemudian ada lagi dia kata, some critics were forced to admit. Jadi dalam mereka buat kaji-kaji, coba tuduh-tuduh ini, some critics were forced to admit that Prophet Muhammad was known to be an extremely honest and were sincere person. Dalam buat kaji, kenyataan yang mereka jumpa ialah Nabi Muhammad SAW dalam begitu banyak sumber, daripada sebelum Islam itu lagi, daripada bahkan sumber di zaman orang jahiliah lagi, ketika tentunya terlepas Nabi Muhammad SAW hidup bersama dengan mereka, banyak kenyataan yang menunjukkan mereka mengakui tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Jadi mustahil seorang yang begitu jujur diakui oleh kaumnya tiba-tiba jadi pembohong, kan? Tiba-tiba menjadi pembohong. Jadi therefore they concluded that he was honest and sincere, but dia kata terribly deluded. The delusion, berlaku satu kekeliruan, kecelaruan dalam berfikirnya. So where did this information come from? Itu hanya timbul soalan-soalan seperti ini, Some made it seem like it was from his subconscious, daripada keadaan setengah sedar, setengah sedar. Itu saja probability yang dinyatakan. Lepas tu Dr. Jamaluddin kata, there is simply too much information, terlalu banyak info di dalam Al-Quran, maklumat dalam Quran, that could not have possibly come from one's own subconscious. Tiba-tiba saja menjadi satu pengetahuan, namanya pun subconscious, dalam alam tak sedar, tiba-tiba menjadi satu info. Dia tidak berlaku begitu, sebab keadaan manusia ni, dia secara intelek, dia menerima satu ilmu secara conscious. Ada yang insting, ada intuition, banyak kalau kita belajar falsafah ni, tahu berapa banyak istilah ni. Dalam agama pun ada istilah ilham, ada ghariza, ada insting dan sebagainya. Baik, jadi perkara ini pun disentuh dalam Al-Quran. Bagaimana pandangan, sebelum mereka berpandangan begitu pun Al-Quran sudah menyatakan nanti mereka akan berpandangan seperti itu. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, ni benda ni semuanya adalah dongeng-dongeng belaka. Yang apa yang disebut dalam Al-Quran, dongeng-dongeng belaka. Dongeng, kenapa dongeng? Benda-benda yang bercerita tentang dulu, masa lalu, masa Nabi ini, masa Nabi itu, masa kaum ini, kaum Samud, kaum Lut dan sebagainya. Ini cerita-cerita seperti ini, pada hari ini kalau kita dengar orang ini cerita lama, cerita Hansel and Gretel lah, banyak dongeng-dongeng barat ni dianggap sebagai bedtime story oleh orang kita orang Islam pun. Dia kata sediakan buku bedtime story ni, mak nak cerita supaya anak-anak nak tidur. Bagus kita cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, cerita tentang kisah kanak-kanak zaman Nabi, tentang remaja, tentang perwira.
Ini kita cerita tentang dongeng-dongeng kepada anak-anak kita untuk dijadikan hiburan, tetapi dalam masa yang sama ia boleh tumbuh menjadi satu akidah. Bahaya ya. Ini asatir. Jadi tuduhan seperti ini yang menyatakan tuduhan Al-Quran ini bercerita tentang perkara-perkara masa lalu, ini kan sebenarnya macam plagiat saja, meminjam saja kisah-kisah yang lalu, ya. Ini perkara yang tak baru, ya. Ia sama sebenarnya kalau hari ini kita sering mendengar Al-Quran ini memetik kisah-kisah masa lalu, hukuman orang masa lalu, hukum hudud contohnya. Sebab itulah mereka menuduh kalau kita orang Islam ni cakap tentang hukum-hukum Islam ni, dikata kita nak menarik orang ke zaman batu semula. Sebab pada mereka apa yang zaman dahulu dilakukan orang hendak kita hidupkan pada hari ini, itu samalah dengan menghidupkan dongeng, ya. Namun demikian perkara ini bukanlah baru, ya. Bahkan kenyataan seperti mana disebut dalam ayat ini tadi, ya, sejak Al-Quran itu sendiri diwahyukan pun orang sudah menolak dengan alasan yang sama. Ni asatirul awwalin, ya. Jadi apakah kesannya apabila mereka membuat tuduhan seperti ini? Kesannya sudah tentu untuk mengatakan Al-Quran ini pertama bukan wahyu, ya, bukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ternyata kandungannya sama saja dengan penceritaan orang pada masa lalu yang mereka dah pernah dengar, ya, mitos, legenda, dongeng. Ini dah seperti Al-Quran itu memplagiat apa yang orang sudah tahu pada masa lalu, ya. Kemudian ada lagi, mereka kata Al-Quran ini pinjaman, dia borrowing theory, ya, borrowing theory. Sebab kalaupun bukan cerita mitos dan sebagainya, mereka kata alah, dalam Bible dah ada cerita ni, dalam Taurat dah ada cerita ni. Sedangkan Bible dengan Taurat itu datangnya lebih awal daripada Al-Quran, ya. Jadi teorinya itu mana-mana yang datangnya dahulu itu ditiru, yang datang kemudian itu meniru. Itu andaian mereka, ya. Cuba kita buat analogi yang serupa, iaitu tentang umat Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Nuh dengan Nabi Musa contohnya, ya. Kalau misal kata pengikut-pengikut Nabi Musa ini, ya, pengikut-pengikut Nabi Nuh, katalah, kalau mereka ini hidup di zaman Nabi Musa, mereka kata alah, Musa ini pun dia meniru daripada Nabi kami dahulu. Ya, apakah kira-kiranya respon daripada umat Nabi Musa terhadap mereka yang percaya pada Nabi Nuh ni? Gitu, ya. Kalau ia ada persamaan, possibility, tentulah dikata kalau dari segi undang-undangnya, kalau dahulu zaman Nabi Nuh begini, nampak Nabi Musa seperti Nabi Nuh, apa yang heran, dia kata. Sebab undang-undangnya datang daripada Tuhan yang sama, ya. Atau jika ada perbezaan, contoh begitu, ya, jika ada perbezaan, maka dikatakan perbezaan itu, ya, tentulah berbeza sebab yang datang kemudian itu ada tambahan dia, innovation dia, ada perubahan, walaupun datang daripada Tuhan yang sama tetapi berubah.
Ini kalau ia berlaku kepada umat Nabi yang terdahulu. Dengan kata lain, tuduhan terhadap Al-Quran itu, dia dengan sendirinya terjawab. Kenapa dalam Al-Quran begitu banyak persamaannya dengan kitab-kitab yang terdahulu? Di antaranya, sebab datang daripada sumber yang sama, daripada Tuhan yang sama. Kenapa di dalam Al-Quran ada perbezaan? Sedangkan kitab yang terdahulu mengatakan, contohnya anak Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikorbankan, disembelihkan itu ialah Ishak. Kenapa dalam Al-Quran Ismail? Kenapa Al-Quran tidak ikut yang itu? Sebab itu adalah pembetulan, bukan kebetulan, tetapi pembetulan daripada apa yang dahulu menjadi pegangan orang-orang, kemudian telah berubah dari segi penulisannya. Dalam hal ini saya suka juga memetik, ada seorang penulis buku, kalau orang Islam kita kata kitab sirah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang putih pun ada tulis, sejak tahun 90-an lagi saya sering dengan nama Karen Armstrong. Dia menulis tentang buku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu buku dia tulis A History of God, Dia kata, in about the year 610, an Arab merchant of the thriving city of Mecca in Hijaz, tahun 6610, seorang pedagang Arab duduk di kota Mekah yang tidak pernah mendengar tentang Bible dan berkemungkinan besar tak pernah dengar tentang Isaiah, tentang Jeremiah, tentang Ezekiel, tetapi mengalami satu keadaan, ataupun akhirnya mendedahkan satu pengetahuan yang ada keserupaan dengan apa yang diceritakan dahulu. Jadi dia mengindikasikan, Karen Armstrong mengindikasikan tentang kehebatan yang ada kepada seorang yang disebutnya sebagai, digambarkan sebagai seorang saudagar Arab, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, dia diangkat menjadi rasul, kan? Dengan kata lain, dia membawa orang-orang yang mengkritik ni berfikir, mana mungkin seorang manusia yang duduk di tengah-tengah gurun seperti ini memperolehi pengetahuan yang begitu banyak tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh ulama-ulama. Kalau kita tanya dengan orang Nasrani yang biasa pun, mereka tak punya cerita seperti ini, tetapi oleh ulama-ulama. Ada seorang jurnalis Swiss, dia kata, to this day no one has put forward a defensible explanation of how an unlettered caravan merchant, sampai hari ini tak ada seorang pun yang boleh mengemukakan satu keterangan yang boleh dipertanggungjawabkan, tentang bagaimana seorang saudagar yang kafilah yang ada di awal abad yang ke-7 might have been able by his own devices, boleh dengan usahanya sendiri, to produce a text of such inimitable beauty, boleh menghasilkan kumpulan teks yang tidak ternafikan keindahannya, begitu unggul sekali, of such capacity to stir emotion, boleh dengan keupayaannya menggetarkan emosi, menyentuh emosi manusia, dan banyak lagi lah, ia agak panjang. Jadi ini tuduhan pertama tadi. Saya memetik beberapa kenyataan hasil daripada tulisan dan kajian yang kebanyakannya adalah tulisan daripada orang-orang non-Muslim sendiri. Mereka yang membuat kajian dengan tujuan untuk membuktikan Al-Quran itu adalah karya pinjaman, plagiat, berlaku plagiarism pada Al-Quran itu, tetapi
selepas membuat kajian mendalam, akhirnya sebahagian mereka ini dengan jujur dan sedar menyatakan mustahil seorang manusia dengan latar belakang seperti itu dibandingkan dengan isi Al-Quran itu boleh menghasilkan Al-Quran. Jadi dengan sendirinya debunked, ya. Dia tidak dapat dibuktikan bahawa Al-Quran itu telah dicipta dan direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey. Tuduhan yang kedua. Ya. Tuduhan yang kedua, baik. Al-Quran tidak pernah disimpan dalam bentuk yang begitu terpelihara sekali. Ini Archer Jeffrey, ya. Archer Jeffrey ini seorang Australia sebenarnya, Protestant Australia, Professor of Semitic Languages di School of Oriental Studies di Cairo. School of Oriental Studies di Cairo. Kemudian di Columbia University Union Theological Seminary. Kalau sebut seminari ini ialah tempat orang-orang atau padri-padri Kristian dilatih, ya. He is the author of extensive historical studies Middle Eastern manuscript. Di antara karya dia yang sangat besar ialah Materials for History of the Text of the Quran. Jadi kalau kita lihat begitu ramainya orang bukan Islam mengkaji tentang Al-Quran ini, kita sendiri seharusnya terkagum-kagum dengan begitu banyak perkara yang boleh dikaji tentang Al-Quran yang melibatkan orang bukan Islam yang begitu ramai dan begitu berkaliber untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri. Jadi saya sengaja untuk berkongsi tentang latar belakang mereka ini. Maknanya latar belakang mereka ini bukan calang-calang, ya. Jadi Al-Quran itu sendiri ada menyebut sebelum ia berlaku pada abad ke-18, ke-19, ya, terutama sekali 19, tahun 18 lebih, banyak kajian Orientalism berkaitan dengan Al-Quran daripada berbagai-bagai aspeknya. Al-Quran itu sendiri telah menyebut, ya, wa minal ladzina qalu inna nasara akhasna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma dzukkiru fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Baik, sekejap, ya. Saya kadang-kadang saya tak buat free translation, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pada surah Al-Ma'idah ayat ke-14 yang bermaksud, dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ni orang-orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan, meninggalkan sebahagian daripada apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat, dan Allah akan memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15, Allah SWT berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini teguran kepada ahli kitab di zaman Nabi menerima wahyu ini lagi. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerangkan kepada kamu banyak daripada keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan daripada kitab suci, dan ia memaafkan kamu
dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan, sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni nur ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Ini teguran yang Allah SWT telah datangkan sejak daripada turunnya Al-Quran ini sendiri, ya. Dalam hal ini saya suka juga nak berkongsi tentang ada satu tulisan, ya. Ada seorang peribadi pakar dalam agama Kristian, Dr. Jerry Abducks. F tu saya lupa, dia Kanada, ya. Dr. Jerry Abducks ni, ini salah satu personality yang jarang disebut lah, sebab telah berlalu masa beliau. Dia pakar dalam teologi Kristian, tetapi akhirnya dia masuk Islam. Siap dengan surat, ada, kalau tuan-tuan cari, dia antara padri-padri dan ulama-ulama Kristian yang masuk Islam. Antaranya adalah Dr. Jerry Abducks. Kalau hari ini kita ada jumpa Yusuf Esther dan sebagainya, kan. Jadi beliau ini memang pakar dalam agamanya, tapi masuk Islam, ya, masuk Islam. Jadi dia ada menulis, dia cerita tentang conclusion dia, Taurah yang diterima, tentang kitab Taurah, ya, Taurah yang diterima, yang pun diturunkan itu tidak dalam satu bentuk unitary document, ya, tidak, bukan satu bentuk kitab yang turun sekaligus begitu, ya. Tapi ia, kalau istilah hari ini dia kata it's a cut and paste compilation. Dia macam apa yang disebut sebagai Torah pada hari ini, itu ia adalah hasil daripada kutip sana kutip sini kumpul menjadi satu Torah, ya, with additional layering, dengan tambah-tambahan, ya. Sedangkan kalau diceritakan tentang Nabi Musa, ya, yang supposed to be yang menerima, ya, dia kata person who received the original revelation, yang menerima wahyu ini, yang mana Taurah itu is supposed to represent, ya. Dia ini kalau dalam jangkaan kajian, ya, dia hidup sekitar 13 abad sebelum Masihi. Nabi Musa lah, ini teori, ya. Dan berkemungkinan abad ke-15 sebelum Masihi. Sedangkan berdasarkan kajian, iaitu, ya, the oldest identifiable substrata of the received Torah, iaitu Torah yang dikatakan yang telah diterima terkumpul ini adalah sekitar abad ke-10. Kalaulah Nabi Musa itu abad ke-13 atau abad ke-15 sebelum Masihi, kalau yang terkumpul itu pada abad yang ke-10, maknanya ada gap 3,000 ke 5,000 tahun antara Taurah yang tertulis, ya. Bahkan substrata, dia kata, the substrata were not combined into received, tidak terkumpul, ya, sehinggalah tahun ke-400 sebelum Masihi. Dengan kata lain, telah berlalu lebih daripada 10 abad. Ini bercakap tentang integriti, teks integriti dia, ya. Adakah yang dikatakan Taurah pada hari ini boleh dipertanggungjawabkan sebagai Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai wahyu? Ini hasil kajian seorang pakar dalam agama Nasrani itu sendiri terhadap teks yang, kalau hari ini gambaran tentang Taurah itu, kalau tuan-tuan biasa dengan yang siapa pernah sekolah mission tahun 70-an 80-an, kan, dulu kita belajar Bible di sekolah, ya, Bible study di sekolah kita belajar, kan, ada Old Testament, ada New Testament, ya. Jadi Old Testament itu, kalau ada bukunya setebal ini, yang Old Testament itu tebal, yang New Testament itu yang nipis tu, ya, bahagian New Testament. Jadi Old Testament itu menggambarkan tentang kandungan yang Taurah yang dahulu itu, suppose
supposedly, ya. Jadi dia kata additionally, if one adopts the Masoretic text as the most official, kalaulah ini yang dikatakan sebagai most official, then the oldest existing manuscript that to circa of 895 AD hari ini, ya, tahun 895 ini, bermakna is about 2300 tahun selepas, ya, selepas kehidupan Nabi Musa ni. Jadi dengan kata lain, walaupun terdapat Taurah yang diterima, ya, diterima ini mungkin mengandungi, dia kata, sebahagian, some portion of the original Taurah. The provenance of the received Taurah is broken, ya, maka ada missing link, kontennya itu broken, largely unknown, tak diketahui, and can in no way be traced to Moses. Tak ada cara dia dapat dikatakan yang betul-betul yang kata Nabi Musa itu yang ini, ini daripada Nabi Musa. Ini tentang Taurah, tentang Taurah, tulisan Dr. Gerard F. Dix. Tajuk bukunya The Cross and the Crescent. Kalau ada buku yang lain yang tuan-tuan berminat nak baca, buku ni boleh di-download, ya. Dr. Maurice Bucaille, The Bible, the Quran and Science, ya. Boleh di-download. Ada lagi seorang profesor Al-Azami dia asalnya bukan Islam, dia akhirnya menjadi pakar hadis, ya. Dia lulusan Madinah tapi dia duduk kat UK, ya. Dia tulis tentang the history of the Quran, text from revelation to compilation, ya. Dan banyak rujukan yang lain, ya. Baik, jadi kalau tadi tentang Taurah, yang ini tentang teks yang supposedly dibawa oleh Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Ada sekumpulan scholars Christian yang dikenali sebagai Fellows of the Jesus Seminar. Mereka cuba untuk to determine, ya, untuk mengenal pasti yang manakah yang di dalam hari ini yang kita katakan sebagai Bible itu can actually be considered authentic. Kaji punya kaji, ini kesimpulan mereka. 82% of the words ascribed to Jesus in the gospel were not, ya, NOT, not actually spoken by him. Ini bukan kita orang Islam buat tuduhan, bukan. Yang kata pula ini macam Dr. Zakir Naik, kesian beliau kena bantai yang kata membuat fitnah tentang Kristian. Dia pun quote daripada pakar-pakar agama Kristian yang didahului oleh Syekh Ahmad Didat. Kalau Syekh Ahmad Didat dia menggunakan perkataan dia scholars of the highest eminence, dia kata, ya. 64 scholars of the highest eminence. Saya lupa berapa jumlah. Tetapi itu istilah yang digunakan oleh Syekh Ahmad Didat. Yang ini oleh Dr. Jerry F. Dix, ya. Dia kata 82% is not spoken by Jesus. In describing the history of gospel, they wrote, the stark truth is that the history of the Greek gospel from their creation in the first century until the discovery of the first copies of them at the beginning of the third remains largely unknown. Tak diketahui, ya. Tak diketahui. Kemudian ada seorang lagi pengkaji, Bart Ehrman, ya. Dia bukan Muslim. Daripada The Orthodox, dia kata dia tulis tentang The Orthodox Corruption of Scripture. Dia telah mengenal pasti bagaimana Scripture ni telah bertukar over time. Jadi dia menyatakan dalam tesis dia, mengatakan, my thesis can be stated simply, scribes, ya, penulisan yang sekeping kumpul ni, ataupun penulisnya sendiri juga dinamakan scribes, occasionally altered the words. Dia, ya,
mereka ini dari semasa ke semasa tukar perkataannya itu. Jadi ini tentang kitab yang lain. Kalau tuduhan terhadap Al-Quran tadi tidak terpelihara, jadi kajian ni kita buat bandingan dulu, sebagaimana Al-Quran telah menyebut tentang adanya berlaku tahrif kepada kitab-kitab agama Allah yang terdahulu, ya. Kalau baru-baru ini orang marah dengan apa kita, Ustaz Datuk Zawawi tentang sebelum dirubah kata agama. Tapi perkara ini bukannya hanya beliau yang menyatakan, ia telah dinyatakan oleh pakar-pakar agama itu sendiri, ya. Jadi dia mengatakan bahawa ia telah dirubah, ya, alter the word of the sacred text to make them more patently orthodox, untuk justify supaya nampak orthodox, and to prevent their misuse by Christian who espouse aberrant views, ya. Jadi kajian berkaitan oleh Bud Ehrman, ya. Jadi okey, saya langkah sedikit, ya. Jadi di sini Allah SWT bila menyatakan demikian telah mendedahkan hakikat yang berlaku di kalangan orang-orang ahli kitab. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah kata fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yuharrifunahu. Celaka bagi orang-orang yang mereka ini mereka ini menulis kitab-kitabnya, kemudian menulis itu tak apa lagi, summa yuharrifunahu, tahrif, buat alteration, buat edit, dia edit, ya. So there is a clear reference as to how the previous people felt. Ini Al-Quran itu sendiri dengan berani menyatakan bagaimana orang dahulu telah gagal menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri, ya. In the light of what the Quran was saying about previous civilization, so there was a very bold statement. Ini satu kenyataan yang sangat lantang, ya, berani sekali daripada Al-Quran menyatakan apa yang berlaku, ya. Dan ini boleh dikatakan sebagai salah satu daripada ramalan Al-Quran apa yang akan berlaku pada kitab-kitab ini pada masa akan datang, dan kenyataannya itulah yang berlaku. So the greatest care was taken to make sure that anything did not belong to the revelation directly from God, bahawa kenyataannya bahawa Al-Quran ini merupakan Al-Quran kitab yang paling terpelihara, sehingga tidak ada apa-apa perkara yang lain daripada wahyu Allah SWT itu dimasukkan dalam Al-Quran, ya. Ini telah terbukti, ya. So the Al-Quran was nothing but the words that prophet received. Ini Al-Quran itu hanyalah kata-kata ataupun wahyu diterima oleh Allah SWT, wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah SWT, ya. Kemudian disampaikan kepada pengikut-pengikutnya. Kalau kita tengok prosesnya, Masya Allah, terlepas diwahyukan, dihafalkan oleh para sahabat, kemudian ditulis, ya. Kalau kita buat kajian yang mendalam tentang bagaimana penulisan Al-Quran dan hadis, itu sangat berbeza, sehingga ada larangan Rasul, la taktubu anni illa Quran, ya, ghairul Quran, jangan engkau tulis, kamu semua sahabat-sahabat ni jangan ditulis daripadaku melainkan Al-Quran. Sehingga kemudian ada di kalangan para sahabat minta izin kepada Rasulullah di akhir hayat baginda untuk ditulis selain daripada Al-Quran itu yang hari ini kita sebut sebagai hadis lah. Antaranya ialah Abu Hurairah di antara yang lambat masuk Islamnya, ya, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis. Itu pun jadi persoalan. Kenapa orang yang begitu singkat kehidupannya itu paling banyak meriwayatkan hadis? Ada lagi, kalau tak silap saya, Sahifah Ibnu Munabbih yang menulis tentang antara perkara-perkara yang terawal menulis selain daripada Al-Quran tentang hadis-hadis itu. Jadi dalam hal ini ada seorang orientalis, Archer Jeffrey, ya. Dia cuba untuk membuktikan bahawa dalam
usaha menulis Al-Quran ini pun dia kata terdapat minor ya. Dalam penulisannya ada terdapat minor. Dalam usaha dia nak membuktikan sahabat ni menulis ayat ini berbeza, sahabat ni menulis berbeza dan sebagainya. Dalam dia cuba untuk membuktikan Al-Quran itu tidak ada integriti, teks integriti dia. Secara accident ya, dia telah membuktikan bahawa Al-Quran itu telah begitu teliti sekali penulisannya. Sebenarnya banyak jawapan kepada kritik-kritikan kan. Kalau tuan-tuan rajin membaca ya, tapi dia sangat-sangat artikel-artikel yang ada di situ dia banyaknya lengthy, kemudian banyak references dan sebagainya. Kena sabarlah membacanya dalam islamicawareness.org ya. Jadi ini dengan sendirinya percubaan mereka untuk mengkritik akhirnya menjadi bukti kepada ketelitian Al-Quran itu dalam penulisannya ya. Jadi ini baru 2 tuduhan. Banyak tuduhan yang mungkin kita akan berkongsi dalam perjumpaan kita yang akan datang berkaitan dengan cubaan untuk membuktikan Al-Quran itu bukan mukjizat, tapi kenyataannya mukjizat sebagaimana janji Allah SWT yang sering saya bacakan di sini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya telah kami turunkan az-zikr itu dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya terlajak lebih waktunya lebih 12 minit ya. Jadi dengan ini saya memohon maaf sekiranya apa yang saya telah sampaikan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan mungkin banyak kekurangannya. Namun demikian kita berharap daripada Allah Ta'ala majlis kita ini menambah ilmu, menambah keyakinan iman kita, menambah kuat kita untuk beribadah dan beramal soleh dengan harapan kita akan memperolehi ganjaran dan pahala yang berganda-ganda di akhirat kelak dengan keyakinan kita kepada Allah SWT. Baik, sama-sama kita tutup dengan melafazkan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal junun wal baras wal juzam min sayyi'il asqam wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an budal muslimina ammah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih walata al muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim. Allahumma ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa zilzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.